fikir betul-betul, oh belajar hari Jumaat pahala lebih sama ni. Betul tak? Betul. Betul ke tak betul? Betul ke tak betul? Setuju kan? Setuju mak dengar benda tu. Okey, belajar fizik hari Jumaat kita mau. Hari Sabtu tak boleh. Hari Sabtu pada kelas ke? Kau apa ya ye? Tak ada ya ye kata tu. Okey. Alright. Okey, wala kelas jugalah. Okey, so tak ada ya ye lah. Apa ni? Okeylah, tak apalah. Alright. So, kalau gagal gak macam mana sir? Mana ada gagal? Hari Jumaat. Mesti okey punya, mesti baik punya dari situ. Okay, alright guys. So let's start our class. Hari ni kepada pelajar baru, hai, selamat datang kepada kelas fizik. So my nama cuba teka sikit nama saya. Siapa yang baru masuk tu? Saya tahu, mesti tak tahu tu. Saya bapa saya. Tak, saya bapa saya. Bukan, saya bapa saya. Itu lain. Taufik, nama saya Taufik. Saya Taufik, boleh panggil saya Taufik, okey? Kifuat terbalik. Taufu itu lain. Taufu tu jiran saya, Taufufa kat situ. Ingatkan saya, bukan kan? Saya itu bapa saya. Itu lain. Bapa saya dah tak ada fizik. Ya, okey. Alright. So hari ni saya nak tanya sikit dekat hangpa. Sekarang ni kita berada dalam chapter apa? Okey, saya nak bagi privilege sikit lah, okey? Sebab ramai orang tengah ni kita masih dah berada dalam ramai tengah masuk lagi sebagai kurung ajar apa semua kan, betul tak? Ada yang pindah dari Sabtu pergi hari Jumaat. Kenapa yang pindah daripada hari Sabtu pergi Jumaat ya? Kenapa daripada Sabtu pergi Jumaat? Tadi saya nampak ada orang cakap tertekan. Kenapa tertekan? Tertekan hari Sabtu ke? Awak tertekan, apa maksud awak tertekan? Awak stres ke maksud dia? Tertekan macam mana tu? Tertekan sebab stres Maksud dia, sebab awak stres Sabtu maksud hari Jumaat. Itu maksud awak? Tak, dia tidak macam ni. Tertekan hari Jumaat. Maksud dia apa? Maksud dia dia stres tu maksud dia. Saya tak faham ayat budak zaman sekarang ni tertekan time tu dia tertekan. Dia tertekan. Maksud dia tertekan tu stres ke apa? Dia stres lah dia maksud dia. Jangan stres. Apa relax je. Jika saya nampak dia situ. Vincent Wong, saya suka background, cantik background dia padu. Nice background. Dekat mana tu? Hawaii. Nampak macam kat Hawaii tu kat situ. Salah pilih kelas untuk hari kelas aku. Tak, dia cakap tertekan tu bahasa Inggeris apa? Stres kan? Salah. Vincent Wong dekat Ayuga. Oh, syurga. Ayuga. Okey, tengok sini ya. Alright, kita hari ini kita sedang berada yang baru masuk, kita berada dalam bab 4 chapter apa? Okey, bila kita berada dalam bab 4, yang pertama kita telah belajar pasal keseimbangan terma. Okey, yang kedua kita ada muatan haba tentu. Yang ketiga kita ada haba pendam tentu. Dan yang keempat kita ada hukum gas. Okey, sekarang ini untuk kelas kita telah habis. Okey, yang bahasa Inggeris, this one is thermal equilibrium. This one specific heat capacity. This one latent heat. Okay, latent heat. So, dan sekarang ni kita sudah habis keseimbangan terma, kita dah habis muatan haba tentu dan kita dah habis haba pendam tentu. Okey, so kita sekarang ni nak masuk yang last kali, hukum gas. Wahai anak-anak, saudara-saudari sekalian, anak-anak tak betul pula. Umur kita lebih kurang sama je. Okey, saudara-saudari sekalian, saya nak tanya sikit dengan korang. Adakah korang nak kita buat latihan untuk muatan haba tentu dan haba pendam tentu baru kita masuk hukum gas, ataupun korang nak kita habiskan kepada hukum gas? Sila, ini merupakan negara demokrasi. Sila pilih sekarang. Okey, so habiskan dulu. Latihan dulu, sir. Alamak, susah ke sini begitu. Okey. Latihan dulu. Muatan haba tentu, haba pendam tentu. Yang kedua, B, habiskan. A ke B? Komen sikit, A ke B? Huruf besar, huruf kecil tak terima. A ke B? Saya nampak banyak A. Banyak A. Lagi. A. C tak ada. C, B. Lagi. Okey. Okey, lagi. Alright, B. Saya nak last. Daripada Vincent Wong. A ke B? Saya ND lah, saya B ke situ. Okey. Jangan risau kalau macam tu. Okey, jangan risau. So, hari ni A, B, C, D, E. Okey, tak adalah saja je nak tengok korang ni mana satu, part mana satu ni. Okey, jangan risau dekat situ. Okey, untuk hari ni, kita mungkin akan masuk kepada muatan haba, kita akan masuk kepada hukum gas. Setuju tak kalau saya start dengan hukum gas sekarang ni?
Setuju ke tak setuju kat situ? Cerita sikit, setuju ke tak setuju kat situ? Okay ya. I give you 5. Dah masuk 10 saat. Saya nak komen. Komen. Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Yang lelaki kan semua tulis setuju-setuju kan. Yang perempuan kan semua akan tulis okay kot. Mungkin kot. Boleh lah. Kenapa mesti jawapan macam tu guys? Kenapa mesti jawapan macam tu? Alright. So dekat sini, kita buat hukum gas. Okay. Untuk hukum gas, kita nak cari. Hukum gas ni saya akan bagi, okay. Kalau saya nak tengok, alright. Okay lah. Okay. Aku budak girl yang pantang menyerah. Itulah sekali kita buat lagi. Okay, jom. Kita tengok yang dekat sini, muka surat, okay, muka surat 8. Kita sebenarnya dah nak habis dah hukum gas ni. Saya rasa macam ni lah. Boleh tak saya nak masuk kepada muka surat 8? Pergi pada muka surat 8. Okay, muka surat 8 pula. Sorry nah. Muka surat 8 tu lain. Okay, muka surat 8 tu kita buat ni. Okay, sekarang ni, wahai saudara-saudari sekalian, adik-adik tak kena juga. Kita ni lebih kurang sebaya je. So, kita ni saya panggil awak saudara-saudari ya sekarang ni. Okay, saudara-saudari sekalian, boleh tak hampa semua buka muka surat 19? Buka muka surat 19. Okay, buka muka surat 19. Nota muka surat 19. Sila buka muka surat 19 sekarang. Okay, so hari ni saya nak tunjuk pada korang kita ada hukum gas. Okay, kita ada hukum gas. Hukum gas. So what you need to tahu dekat sini, yang pertama, hukum gas. Okay, dia kalau dalam chapter haba, keseimbangan thermoequilibrium, muatan haba tentu, haba pendam tentu dan hukum gas. Hukum gas ni dia orang kata rumit, tapi sebenarnya tak rumit mana. Yang pertama, awak kena tahu nak hafal formula yang mana satu. Okay, let's see. The first one macam ni. Okay, saya nak hafal macam ni ya. Hukum gas ni dia ada 3. Okay, kita buat macam ni. Okay, so cuba teka ni bentuk apa? Bentuk segitiga. Bentuk segitiga, saya nak hafal macam ni. P, B, T. Alright? P, B, T. Okay, segitiga terbalik. Betul, segitiga bermuda. Mana ada segitiga bermuda? Macam ni kat situ. Alright. Okay, the first one. Tengok. P merupakan tekanan. Tekanan, unit dia Pascal. V merupakan isi padu, unit dia boleh jadi meter cube, cm cube. Dan T merupakan suhu. Okey, suhu dia boleh jadi dalam digri Celsius ataupun suhu dalam unit Kelvin. SI, okey, suhu unit asas untuk suhu apa dia? Kelvin. Kelvin, guys, ingatlah Kelvin. So the first one, apa ingat macam ni? Tengok nombor 1. Okay, the first one, saya nak, okay, kita akan ada 3 hukum. 3 hukum. Kita akan 3 law. Ada berapa guys? Fokus dekat sini, ada berapa? 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 3. Ada 3. Okay, so masa dia mata function dengan baik, ada berapa? Ada 3. Buat macam ni sekarang, 3 dekat situ. Buat sekarang 3. Okay, so dekat sini. Alright. Okay, so the first one, awak kena ingat kita ada hukum 3, kita ada B. Pertama adalah hukum boy. Okey, hukum boy. Saya nak awak hafal macam ni. Kita nak main hafal ni, saya nak awak buat macam ni dulu. Kalau you go through one by one, awak mungkin akan lost. So, yang pertama, saya nak kena introduce ke awak ada 3 hukum ni dulu. Saya kena cerita siapa nama dia, baru korang akan cantik, baru faham satu persatu. Bila masuk detail tu, korang tahu nak macam nak belajar dia. Okey, setuju kat situ? Okey, jom kita start macam ni. Alright, the first one, kita main tutup-tutup. Alright, first one, yang pertama saya tutup T. Bila saya tutup T, saya dapat siapa? Sebut sikit. PB. Sebut PB. Okey, bukan pavilion. Pavilion lain. PB. So, awak tengok saya tulis macam mana? Tutup T, kita dapat PV. Okey. So, itu bermaksud itu adalah hukum boy. Alright, hukum boy yang pertama awak tutup T, kita dapat PV. So, itu adalah merupakan hukum boy. Itu merupakan hukum boy. Okey, belum lagi. Ini bukan nak cari. Saya nak tunjuk kalau dalam soalan tu dia mungkin akan minta cari P ataupun V.
P ataupun V. Okey, tengok cara dulu. Tutup P dapat siapa? P, V. P, V. Okey. So, yang pertama, kita akan cerita pasal hukum Boyle. Alright, kita akan cerita pasal hukum Boyle. Kita kata tutup P, kita akan dapat PV. Okey, so dekat sini kita nak cerita pasal hubungan pasal hukum Boyle. Pasal hukum Boyle. So dalam soalan exam, biasanya dia akan start macam ni. Apakah maksud hukum Boyle? Apakah maksud hukum Boyle? So macam ni tu. Okey, dia dalam hukum gas ni, dia akan sentiasa start dengan ayat macam ni. Untuk, saya tulis kat sini lah. Okey, untuk gas yang berjisim tetap, bahasa Melayu kita berjisim tetap. Okey, ini nak tolong awak macam ni. Pertama, kalau awak hafal macam ni, okey, kalau awak tengok dalam soalan awak, maklumat dia akan beri 2 saja. Okey, so bila awak buat soalan, awak tengok dalam soalan awak, dia bagi tekanan, dia bagi isi padu. Lepas tu dia kata suhu dia. Okey, tengok sini ya. Okey, tunggu dulu. Saya tak nak buat definisi lagi. Saya nak buat yang ni pula. Okey, kita dah tutup T. Sekarang ni saya tutup P. Bila saya tutup P, kita dapat apa? Tengok semua, bila saya tutup P, kita dapat apa? Kita dapat V over T. Awak just tengok direct, V over T. Sekali lagi, tutup P, kita dapat V over dengan T. So, yang kedua, itu merupakan hukum Charles. Okey, itu merupakan hukum Charles. Okey, so sebenarnya hukum gas ni korang ada 3. Satu, hukum Boyle, Boyle's law. Yang kedua, kita ada hukum Charles. Dan yang ketiga, kita ada hukum Gay-Lussac. Okey, kita ada hukum Gay-Lussac. Siapa dia orang ni, sir? Okey, dia orang ni merupakan ahli saintis fizik zaman dulu. So ada 3. So Charles, Boyle dengan Gay-Lussac. Kenapa nama pelik-pelik? Oh, tak nampak tak je. Sekejaplah, saya buat kat bawah sikit. Okey, yang ni hukum Boyle. Okey, yang pertama, okey, Gay-Lussac ni nama orang lah. Masa zaman dulu masalah dia tak tahu gay tu apa. So, gay tu tahu tak maksud dia apa? Very happy. Very happy ya. Jangan fikir bukan-bukan. Fikir bukan-bukan. Saya tahu apa yang korang fikir. Betulkan pemikiran anda. Cubalah jadi suci macam saya sikit. Tolong guys. Gay tu maksud dia, gay ni maksud dia very happy. Very, very happy. So, tak salah kalau korang cakap, ini dalam segi bahasa Inggeris betul lah. I am so gay today. Betul. Ilmu baru. Korang tak percaya, Google sekarang. Okay? Google sekarang. Buatlah dalam exam nanti. Dalam exam, Mak Ayat tu. So, nampaklah markah apa, cikgu bagi gempak sikit. Tak, cikgu awak tak terkejut. Dia want ilmu baru bagi awak dekat situ. Okay? Dia benda tu sebab maybe sebab mentality zaman sekarang kita fikir benda dia, so dia jadi lain dekat situ. Okay, alright. So guys, tengok sini pula. Okay. Okay, so dekat sini, benda tu kita kena macam apa? Vocab tu kena banyak sikit lah. Okay, dekat sini, okay, ada 3 tadi apa? Hukum Boyle, hukum Charles, dengan yang ketiga apa dia? Hukum Gay-Lussac. Yang ni, jangan ingatlah, semua jangan salah sangka. Dah belajar ke belum dekat buku? Okey, ini ada dalam buku teks. Ingat betul-betul, jangan salah sangka dekat situ. Nama ni ada. Sekali lagi, apa nama ni? Hukum Gay-Lussac. Okey, so tolong jangan salah sangka dekat situ. Tengok betul-betul dalam buku teks. Okey, pada silibus sebelum ni, kita namakan dia sebagai hukum tekanan. Alright, ini nama saintis. Pertama, hukum dia adalah hukum Boyle. Yang kedua, kita adalah hukum Charles. Dan yang ketiga adalah hukum Gay-Lussac kat situ. Nama dia memang macam tu. Tolong kalau ada mak dekat sebelah ke ataupun ada cikgu tanya, cikgu awak tak mungkin tanyalah sebagai cikgu fizik. Dia mesti tahu dalam buku teks kat situ tulis nama dia dekat situ. Okey? So awak ada 3 nama hukum. So ingatlah, kalau mak dekat sebelah ke ataupun mak tanya apa, cakap mak ini merupakan saintis. Saintis pertama nama dia, okey, kita ada hukum Boyle. Kedua, hukum Charles. Yang ketiga, hukum Gay-Lussac kat situ. Saya mahu tanya pula, belajar apa pasal gay ni kat situ? Pelik lah belajar apa kat situ kan? Saya dah cuak dah ni kat situ kan? So, saya claim, saya siap. Korang ni kan boleh, bukan korang tak baca buku lagi ni sebenarnya.
Itu yang macam, gay. Baca buku teks. Nampak sangat tak baca buku teks lagi korang ni. Nampak tu. I'm watching you guys. I'm watching you. Okay? Baca buku teks. Ada dekat situ. Tapi saya tahu sebab apa dia tahun ni dia guna nama dia. Sebab sebelum ni dia guna perkataan hukum, dia guna nama hukum tekanan. Kita tiga. Boy, Charles, hukum tekanan. So, hukum tekanan, tak tahu sebab apa tahun ni, kalau ada buku teks, dia dah pakai nama saintis tersebut. Nama dia hukum Gay-Lussac. Kat sini. Nama ni. Ingat betul ke? Kat situ ada tiga. This one, tolong jangan sangka. Ini bukan sebab apa kita nak emphasize gay ke apa. Alright, kita memang itu nama law dia dekat situ. Memang nama hukum saintis tu kat situ. Saya tak faham, saya tak tahu apa nama dia kat situ, tapi you have to, this one ada dalam syllabus korang. Ada dalam buku teks kat situ. Tolong tengok betul-betul lah. Alright, so I'm making clear dengan everyone. Biar makan ni tak boleh kan lagi kan. Apa saja gay lah. Kau ni tak boleh. Nama saintis. Bagi tahu saya kalau pakcik, nenek, netok, nek kat belakang sebelah bagi tahu. Nek, nama saintis dia Gay-Lussac kat situ. Sebut sikit nek. Gay-Lussac kat situ. Boy, Charles. Okay. Alright guys, so sini. So, bila hukum Charles, saya kata apa tadi? Bila hukum boy, tutup T. Kalau hukum Charles, tutup P. Tengok, tutup P. Alright. Bila tutup P, kita dapat satu formula V over T. V over T. Okay. The next one, this one nombor 2. Nombor 3, kita ada hukum Gay-Lussac tu. Saya tak tahu nama dia tu. Saya pun geli juga nak sebut nama awal ni. Tak apa, kita appreciate dia. Okay, Rizal. So dekat sini ataupun dalam bahasa lain kita panggil hukum tekanan. Bahasa Inggeris, okay, Boy's Law, Charles Law, Gay-Lussac's Law. Okay, so dekat sini kita ada tutup V. Tengok betul lah. Tutup V dapat apa? Sebut sikit kat saya, tutup V dapat apa? P over T. P over T. Physics all about formula. Kalau awak pandai goreng formula macam ni, awak akan senang dalam calculation awak tanpa tahu hukum mana-mana. So, tengok betul lah. So, kita akan dapat P over T. Okay, saya bagi tahu awak reason kenapa saya ajar yang ini dulu. Okay, the first one, awak ada berapa hukum? 3. Boy, Charles dengan Gay-Lussac. Saya tak nak pakai sebab gay lah, saya nak pakai Lussac. No. Kita buat dalam kelas kita boleh buat kita macam ni. Kita panggil hukum GL. Hukum apa? GL dekat situ. Okay, alright. Kita pakai GL dekat situ. Hukum GL. Okay, so ada 3. So bila keluar exam, awak akan ada problem kat sini. Student akan ada problem satu benda dekat sini. Awak kena hafal definisi untuk setiap satu. Boys cakap apa, Charles cakap apa, and then GL cakap pasal apa. So awak akan ada 3 benda ni dekat sini. So awak bila buat satu, saya nak tanya, student akan ada problem. Seulang hukum apa? Hukum ada 3. Okay, ada 3. Hukum Boy, Charles dengan GL. Okay, kuatkan volume korang tu. Kalau tak nampak, kuatkan mulut. Saya ni orang ni sopan. So suara saya memang sangat merdu dan mendayu-dayu dekat situ. Okay, so bila dia nak exam, dia selalu akan tanya definisi. Hukum Boy, apakah definisi hukum Boy? Apakah masuk hukum Charles dan apakah masuk hukum GL? So, student akan ada problem untuk apa definisi. Okay, so saya nak bagi tahu korang, bila student dia start dengan yang pertama, awak akan ada tendency untuk start dalam calculation. Dia macam ni, kalau hukum gas, dia definisi, lepas tu dia start dengan calculation. Dia mesti akan ada dengan calculation. So, saya nak ajar cara ni supaya kalau korang terlupa, itu merupakan hukum Boy, Charles ataupun hukum GL, korang masih boleh score calculation. Calculation 3 markah at least. 3 markah. So, macam mana nak score calculation? Macam ni. Tengok ni ya. Let's say, buat soalan, dia bagi maklumat, dia kata, oh lupa saya cakap, semua yang saya tutup, ini bermaksud, ini adalah malat. Ini adalah malat. Maksudnya, kalau dalam satu soalan, dia akan ada 2 hubungan, dan satu lagi item malat. Maksud dia kenapa dia jadikan dia malat? Supaya dia nak cerita pasal 2 orang ni saja. So, kalau yang macam hukum Charles, tutup P. Maksud dia P malat. Bahasa Inggeris kita panggil constant. Sama, dekat B, kita panggil malat. Ataupun yang ini constant. Tengok magic dia dekat sini. Buat soalan, let's say dalam soalan tu, dia kata, dia bagi maklumat P, dia patut dia tanya pasal V pula. Dan dia bagi tahu T adalah malat. Soalan mesti akan mention yang salah satu pemboleh ubah ni adalah malat, constant. Dia akan, contohnya kan, kalau untuk hukum Boy,
Dia akan bagi tahu. Okey, diberi tekanan lepas tu dia kata berapakah buah isi padu dan diberi suhu adalah malar. Dia akan mention perkataan malar tersebut. So, bila awak dapat macam tu, awak nampak je malar, awak just tutup yang mana tak ada maklumat diberi. Mana maklumat yang diberi, awak just tick. Contohnya dalam soalan tu, maklumat pasal T tak bagi. Tapi dia bagi maklumat pasal P, dia bagi maklumat pasal V. So, dia bagi P, dia bagi V. Awak just tanda tick macam tu. Bila awak dapat macam tu, awak tak tahu itu hukum Boyle, Charles ataupun GL, awak still boleh score calculation. Awak just perlu tutup yang mana maklumat tak bagi, awak dapat macam tu. So, apa hubungan dia? P dengan V. So, awak terus keluarkan calculation formula dia P dengan V. Dekat situ. Dia mesti akan bagi 2. Dia tak boleh bagi 3. Dia mesti akan bagi 2 saja. Hubungan mesti bagi 2 saja. Dia takkan bagi 3-3. Dia akan bagi 2. So, tugas awak, bila awak baca soalan, mana maklumat yang ada, awak tanda tick. Baca soalan, okey, tiba-tiba baca soalan lagi. Sekarang ni ya. Sekarang ni, baca soalan, tiba-tiba dia bagi dia bagi isi padu dengan suhu. Isi padu dengan suhu. Tekanan dia tak bagi. So, apa awak kena buat? Awak just buat macam ni. Tu tanda dekat V, tanda dekat T. So, maksudnya P tak bagi, tutup saja P. So, kita dapat V over T. Just tutup yang mana tak ada maklumat diberi. Itu saja. Dengan ini, senang tak bagi awak? Awak tak tahu, sampai sekarang awak tak tahu Boyce tu macam mana, Charles tu apa-apa, GL tu macam mana. Tapi awak tahu buat macam ni. Ada maklumat tu, awak tanda tick. Tak ada maklumat tu, awak tutup. Itu je. 3 markah, selamat. Tak adalah awak risau sangat. Alamak, let's say lah, awak terlupa Boyce tu macam mana, Charles tu macam mana, GL tu macam mana. Let's say, soalan pertama awak dah terlupa. Dia betul tak? Macam ni, student macam ni. Awak dah terlupa yang pertama, dia akan efek awak dekat soalan yang seterusnya. Betul tak betul? Biasanya macam tu kan? Kita rasa macam kita nak perfect kan? Kita rasa macam biasa cakap nak perfect tu, kita macam nak mesti soalan pertama betul, soalan kedua mesti betul, ketiga betul. Means kalau soalan pertama tak sangkut, saya akan stay pada soalan tu sampai saya dapat dia betul. Betul tak macam tu? So dengan ini, itu cara nak belajar fizik. Kita kena study smart. Kita kena selamatkan apa yang boleh. So saya ajar awak cara untuk selamatkan apa yang boleh. So the first step, tolong faham segitiga ni. Okay, tolong faham segitiga ni. Okay, boleh faham ke situ, alright? Clear? So tolong salin segitiga ni dan tolong faham segitiga ni. Pegang betul-betul. Dan definisi, saya boleh ada sekejap je definisi. Jangan risau. Yang penting awak kena tahu nak pakai segitiga ni. Yang mana ada tanda tick, yang mana tak ada itu tutup. Bila saya cakap tutup, contohnya kan, maklumat tu dia bagi antara P dengan V. So, yang maksud dia T tu saya tutup lah sebab tadi maklumat. So, PV, maksud dia yang bila saya tutup tu, T tu adalah malar. T tu adalah malar. Okay, T tu dia adalah malar dekat situ. So, are you guys clear dekat situ? So, step number 1, anda telah berjaya menyelamatkan 3 markah anda dekat situ. Tanpa perlu tahu Boyce, Charles ataupun Gay-Luzak awak macam dekat situ. Alright? Okay, boleh ambil screenshot dulu. Sila screenshot sekarang. Boleh screenshot. Sila screenshot sekarang. Okey, sila screenshot. Saya bukan apa, daripada tadi saya dah prepare dah soal chapter ni sebab saya dah takut nama ni macam kontroversi sangat.
Sebab lama ni nanti kan bila semua dengar macam, oh, kenapa belajar apa ni kat situ kan. Nanti tambahan kalau tiba-tiba Pak Ngah kat belakang kan, tengok Pak Long ke situ, belajar apa ni? Saya dah cuma macam saya tak so tu saya tanya, nak buat latihan dulu ke nak masuk hukum gas, sebab saya tengah bersedia untuk menyebut nama-nama pelik-pelik kat situ. Alright. So, you guys semua okay lah kat situ? Alright lah. Jangan salah sangka. Okay. Tadi harga ni tutuplah mata. Guys, saya nak tanya sikit. Awak apa semua takut nak buka kamera ni? Bukalah kamera sikit. Kita ni itu kan. Kan? Apa kan? Tak tahu apa. Apa yang kan? Oh nak tapi malu. Tak payahlah malu kan, tak nampak apa gitu. Okey. Arifin Azhar, dia sekarang ni, Hari Azhar yang pakai kepiah selalu tu. Sekarang ni dia dah pakai di malam kat situ. Syarul Amar malah pakai ni. Malah pakai tudung. Jangan benda tu bila masa pula saya membuat tu muka hampa. So kalau macam semayang ingat muka hampa kat situ lah gitu. Tapi macam mana kalau korang tak buka apa kamera tu. Okey, kat sini saya nak ajak korang macam ni. Saya nak tanya sikit ya. Syarul Amar ni bapak saya nama dia. Oh, sorry. Okey, tak perasan. Okey, kat sini guys. Saya nak tanya sikit apa. Alright. Ingat lagi tak formula fizik yang saya ajar dulu awal-awal? Tengok betul lah. Tengok ni ya. Formula fizik yang awal-awal yang saya ajar. Okey, saya ajar cara nak tengok hubungan. Kalau formula fizik, kita ada macam ni. Contohnya kan, saya ambil formula tekanan. P equal to F over A. Alright, kalau dalam soalan, dia tanya hubungan P dengan A. Apa yang kita kena buat dulu kalau saya minta soal hubungan antara P dengan A? Ini merupakan tips SPM. Okey, bila kita minta hubungan P dengan A, what the first step yang harus kita buat? Awak kena pindahkan PA pergi pada P. Awak kena groupkan dia sekali. So bila kita pindahkan dia sekali, contohnya P equal to F over A, bawa dia di atas. So kita ada A dengan P equal to F. Kalau soalan tanya hubungan antara dua pemulia ubah, dua variable, you have to focus dia, awak kena groupkan dia, letak satu rumah. Okey, awak kena groupkan dia, letak satu rumah. Tak nampak pula. Awak kena groupkan dia, letak satu rumah. Contohnya saya ulang ya, kalau kita nak P dengan A, so kita kena groupkan dia, P equal to F over A. Letakkan A pergi pada P. So kita ada P A equal to F. Okey, kalau diminta P dengan A, jangan tengok orang kat sebelah ni. Tak payah tengok. Awak just fokus dekat P dengan A. Okey, sekarang ni guys, sebelah apakah hubungan dia? Sebelah-sebelah, apakah hubungan dia? Ini tips untuk awak. Berkadar songsang. Tolong ingat. Sebelah-sebelah berkadar songsang. Yang baru masuk, tolong ingat. Yang kalau sebelah-sebelah berkadar songsang. Maksudnya satu naik, satu turun. Dekat situ. Okey? Maksudnya kalau area bersih rendah, pressure dia tinggi. Macam tu. Okey, the next one. Kalau soalan tu tanya, apakah hubungan F dengan A? F dengan A. So, saya ada formula P equal to F over A. Perlu pindah tak? Sebab saya nak F dengan A. Perlu pindah tak? Saya nak F dengan A. Dah ada sekali kan? So tak perlu pindah. So hubungan atas bawah. Atas bawah. Apakah hubungan ni? Everyone you need to be clear benda ni ya. Berkadar terus. Atas bawah berkadar terus. Saya nak tahu F, saya nak tahu A. Saya tak payah tengok P. So kalau formula atas bawah berkadar terus. Area besar, force pun besar. Kat situ. Okey, ini contoh formula saya bagi. Ini bukan awak ni lagi. Saya bagi contoh cara nak faham formula. So everyone, saya nak tanya korang okey tak dengan formula? Okey, tolong bagi tahu saya. Ada orang tanya apakah hubungan P dengan F? Apa hubungan P dengan F? Okey, apa hubungan P dengan F? You have to focus betul-betul lah. So kita ada kalau minta P dengan F, P dengan F. So kita buat macam ni. Kalau P dengan F, awak pindahkan tukar tempat. P equal to F over A. P tukar tempat dengan P. So A kita ada F over P. Nampak tak? F dengan P. Atas bawah. Apakah hubungan dia? Berkadar terus. Macam tu. Berkadar terus.
Okey. So, apa beza berkadar terus dengan berkadar langsung? Benda yang sama. Jangan risau. Dua-dua betul. Dua-dua betul. Berkadar terus, berkadar langsung sama. Cuma berkadar langsung ni sesuai digunakan. Siti Nur Hidayah, ni awak cuba buat formula sendiri kat sini. Mari kita try. Okey, mari kita tengok kalau P dengan F. Okey, kita ada P equal to F over A, tukar tempat. So kita ada A equal to F over P. Atas bawah apa hubungannya? Atas bawah, jawab sikit. Apa dia? Berkadar terus. Betul. Jangan malu, jangan takut. Cuba. Berkadar terus kat situ. Okey. Ada orang tanya, berkadar terus dengan berkadar langsung, apa beza dia? Berkadar langsung ni biasanya digunakan untuk yang ada formula. Macam ni ya. Kalau kita ada, okey, contohnya kan, kalau saya tengok V dengan T, V over T. Atas bawah, berkadar langsung, berkadar terus, betul tak? Kat situ. V over T berkadar terus ataupun berkadar langsung. Boleh pakai berkadar langsung sebab ini ada formula. Ada formula V over T ini adalah merupakan formula. So boleh pakai. Okey. Alright. PBT tak boleh pakai. Mana ada 3 sekali. Kita mesti antara 2 orang saja. Okey. Okey, masa awak boleh pakai untuk ni. Okey, mari kita tengok ya. Boleh saya padam ni? So everyone, clear tak? Kalau sebelah-sebelah berkadar songsang. Kalau atas bawah berkadar langsung. Okey, boleh faham kat situ berkadar terus. Berkadar terus, berkadar langsung. Alright. Kalau sebelah-sebelah kita panggil inversely proportional. Kalau atas bawah directly proportional. Okey, ingatlah betul tak bahasa Inggeris? Okey. Sebelah-sebelah inversely proportional. Kalau atas bawah directly proportional. Ada orang cakap dia dah guna dalam exam. Aku cakap macam okey ke? Siapa dah try dalam exam? Berguna tak cara ni kat situ? Dia save time awak tak kat situ? Dan dia bagi awak confident tak benda ni? Dia bagi awak confident tak? Siapa yang dah cakap try tadi? Berguna tak? Apa awak rasa kat situ? Alhamdulillah, Izzah Azira dia kata easy. Okey. So itu yang kita nak buat. Itu harapan dia. Itu goal saya sekarang ni. Bagi satu cara supaya korang belajar fizik, tak semata-mata macam belajar tapi korang tahu trik dia. Saya dapat macam ni, saya buat macam ni. Sampai besar pun dewasa nanti apa pegang pada cara ni, masuk mana-mana pun dia punya this one memang universal. Memang sentiasa akan sama kat situ. Memang mana-mana pun nak pergi overseas juga memang hubungan dia akan tetap stay sama. So ingatlah sebelah-sebelah berkadar songsang, atas bawah berkadar terus. Dan sebelah-sebelah berkadar songsang, kalau atas bawah berkadar terus. Bahasa Inggeris inversely proportional, directly proportional. Syarat dia mesti tengok 2 orang je, tak payah tengok seorang lagi ketiga tu. Tengok, saya padam sikit apa? Boleh saya padam? Boleh saya padam? Tengok screenshot. Saya padam I think 5, 4, 3, 2, 1. So kalau F equal to AP, berkadar songsang kan? Awak tanya antara siapa dengan siapa? Kalau dia tanya A dengan P, berkadar songsang sebelah-sebelah. Ingatlah, mesti antara 2 orang sahaja. Okey, jom kita buat kat sini. Untuk hukum gas, dia kena awak kena hafal definisi dulu. Okey, definisi ni dia untuk hukum gas, dia sentiasa akan start macam ni. Untuk gas yang berjisim tetap, dia mesti guna ayat macam ni. Hukum gas untuk gas yang berjisim tetap ni, dia malarkan siap-siap jisim. Tapi dia tak termasuk dalam formula. Dia macam memang semua ayat akan start dengan hukum untuk gas yang berjisim tetap. Bahasa Inggeris, I will start with bahasa Melayu first and then I will translate into English. Okay, boleh kan? Sahabat-sahabat bahasa Inggeris. Yang bahasa Inggeris, are you guys okay? Are you guys okay? You guys boleh follow setakat ni. Yang bahasa Inggeris tolong komen sikit. Yang bahasa Inggeris tolong komen sikit. Okay, Sakina kenapa tak okay? Itu yang bahasa Inggeris komen sikit. I want everyone. Siapa yang bahasa Inggeris komen je semua dah. Okay ya? Boleh saya buat bahasa Melayu dulu Saya buat kat situ Nurul Iman Sakina. Okey, ingatlah semua kat situ. Alright. So go. Kita start kat sini. Untuk gas yang berjisim tetap. Okey. P tekanan, V isi padu. Apa hubungan dia? Sebelah-sebelah. Berkadar songsang. Berkadar songsang. Just kita jawab. Tekanan gas berkadar songsang. Berkadar songsang. Untuk berkadar songsang. Berkadar songsang dengan isi padu gas. Boleh faham? Saya ulang balik. Untuk gas yang berjisim tetap, tekanan gas iaitu P berkadar songsang dengan isi padu gas iaitu P. Okey, tambah sikit lagi. Kenapa sahaja tutup T dikenali sebagai malar? Jika suhunya adalah malar. Jika suhunya adalah malar. So senang tak? Ini definisi dia. Ini definisi dia. So hukum Boyle mengatakan bahawa
Untuk gas yang berjisim tetap, tekanan gas berkadar songsang dengan isi padu gas V jika suhunya adalah malam. Ini adalah T. Secara tetap, awak buat cara macam tu. So, boleh faham tak guys tu? First step, awak kena kuasai nak tahu hubungan. Sebelah-sebelah berkadar songsang. Awak just tambah ayat dia, P tekanan gas, berkadar songsang dengan isi padu gas jika yang T yang tertutup ni, T adalah malam. Itu je. Okay, boleh follow setakat ni. Yang bahasa lain bahasa Inggeris, you kena faham dulu. So, you guys boleh follow setakat ni? Boleh follow? Alright, Okay, tengok betul lah. Okay, sampai dekat sini, saya rasa saya nak terus masuk hukum boy lah. Okay, hukum boy. Bahasa Inggeris boleh tak saya nak padam ni? Okay. Hukum boy. Okay, korang dah tahu nanti. Okay, korang dah tahu pasal boy, Charles dengan GL, dia result ni. So, the next one. Okay, the next one. Kita ada, okay. Okay, so dah sampai dekat sini. Bahasa Inggeris. Okay. Boy's law states that for a fixed mass of gas, okay, P apa? P adalah pressure. Pressure of gas is inversely, ini definisi ya, proportional to the volume of gas if temperature is constant. Ini definisi bahasa Inggeris pula. So, I'm making fair and square. This is bahasa Melayu. This is bahasa Inggeris. So, I guys clear kat situ. Boleh go setakat ni. Definisi dulu. So, dah tahu nak buat hubungan. Dah tahu apa kena buat. Okay, so kita akan buat macam ni. Alright. So, nak screenshot. Tengah screenshot ke sekarang ni? Kita tengah salin. Boleh saya sambung lagi? Oh, tengah screenshot, tengah salin. Sama lah dua-dua. Okay. Okay. Tengah salin. Okay, salin dulu. Sebab Ican ke dulu. Ican. Okay, so, sementara apa tengah salin tu, saya ada skill lah kat sini ya. So, pertama, hukum boy, apa kena buat? Okay, tutup T, dapat PV. So, PV sebelah-sebelah, apa hubungan dia? Berkadar songsang. So, dia kata apa? Mengatakan bahawa untuk gas yang berjisim tetap, tekanan gas P berkadar songsang dengan isi pada gas P jika suhunya adalah malam. Bahasa Inggeris, Boy's law states that for a fixed mass of gas, pressure of gas is inversely proportional to the volume of gas. Maksudnya, P inversely proportional with V if temperature is constant, if T is constant. Kat situ. Alright. So, I guess okay setakat ni. Okay, so boleh tak better nak sambung lagi sekarang ni? Boleh tak saya nak sambung lagi? Okay, dia nak faham dia macam ni. Dia kata, tengok kenapa dia buat macam ni? Dia buat macam ni. P, V. Maksud dia, kalau dia punya, kalau hukum gas ni, korang belajar, ingat lagi tak yang masa Science Form 1 dulu? Kita belajar pasal gas, apa pergerakan gas? Apa jenis pergerakan gas? Gas kan dia macam pergerakan secara rawak kan? Dia laju kan, betul tak? Dia bergerak bebas, laju, so ibarat burung-burung berkicauan, bebas ke sana ke sini. Okay, dia bebas, gerak sana sini, kita kan. Laju pula. So, sama lah dalam bekas ni. Dia nampak macam dalam satu bekas. Okay, so gas ni macam ni. Dia laju pula, dia gerak laju. Dia gerak sana, gerak sini, laju pula ke situ. Laju kan? Dia gerak laju pula. Ibarat macam korang semua ni. Saya nak tanya sikit, manusia terpantas kat dunia siapa sekarang ni? Bagi tahu sikit siapa manusia terpantas kat dunia? Sir Taufik, betul? Lagi. Sir Taufik, siapa? Saya. Siapa lagi yang manusia terpantas kat dunia ni? Okey, Usain Bolt, Flash. Saya nak tanya sikit, semua tahu tak Flash laju kan? Usain Bolt laju lah. Apa bayangkan? Semua orang tahu Usain Bolt paling laju Bayangkan, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ada 8 orang Usain Bolt dekat dalam ni. 8 orang Usain Bolt dekat dalam satu bekas sekarang ni. Dia sekarang ni kerja dia asyik lari kan, laju kan, lagi laju kat situ. Okey, laju Flash lah macam Flash. Dia laju. Tapi ada 8 orang tengah laju kat sini. So, sekarang ni kalau kita tengok pasal hukum Boy berkadar songsang, betul tak? What if saya kecilkan bekas tu? Maksudnya dah jadi macam ni. So, sekarang ni ada 8 orang kan sekarang ni. Okey, apa boleh follow Bekas besar jadi bekas kecil sekarang ni. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tadi dia bergerak bebas. Sekarang ni dia dah kecil ruang dia. Isi padu dia makin kecil. So, dia punya dekat sini, okey. So, dia akan jadi macam mana? Dia kat sini maybe berlanggar tu tak keras sangat. Tapi bila kat sini berlanggar, dia berpelanggaran dia, collision dia berlaku dengan sangat kerap. Maksudnya asyik langgar dinding.
Mula-mula kami berbebas lah. Sekali yang masa kecil, sebab itulah kita tengok formula. Kalau isi padu makin berkurang, tekanan makin tinggi. Okey, macam mana kita nak define tekanan dekat dalam eksperimen kita ni? Makin kerap pelanggaran, makin tinggi tekanan. Makin kerap dia berlanggar dengan dinding bekas, maksudnya di dinding bekas, the wall of the container, makin kerap pelanggaran dia berlaku, makin tinggi tekanan dia. So sekarang ni, biasalah kita ada bekas A dengan bekas B kan, bekas A, ni bekas B. Okey, untuk bekas A, ruang dia besar. So kalau dia nak berlanggar tu, maybe susah sikit lah. Dia lama sikit. Langgar tak keras sangat, betul tak? Dia tak frequent sangat. Tapi bila dia kecilkan volume dia, nampak? Bila dia kecilkan volume dia, pressure dia akan makin tinggi. Sebab apa pressure makin tinggi? Pelanggaran dengan dinding bekas dia lebih kerap berlaku. Lebih selalu berlaku. Langgar dinding kan. Sebab ruang dia kecil, so dia asyik langgar. Maka tekanan dia tinggi dekat situ. So korang faham tak apa dia nak? Okey, faham tak? Tinggal kita punya dekat sini. So everyone, tolong komen sikit. Semua ikas clear dengan kita punya hukum boy. Itulah hukum boy nak cerita. Hukum boy, dia nak khabar kalau kita kecilkan volume, okey, gas tu akan lebih berlanggar kerap dengan dinding bekas. So pelanggaran tu melambangkan tekanan. Lagi kerap langgar dinding bekas, lagi tinggi tekanan. Macam itulah cerita dia, Bik. Ibarat betul lah kata. Macam dalam bas yang padat, betul? Bayangkan, okeylah sebab tak payah panjang lah. Ibarat korang lah. Korang ni semua boleh berlari dengan sangat laju. Bayangkan korang ni semua atlet. Atlet yang belum berlari kan. Yang hidup korang masih berlari je. Masih berlari-lari je. Maksudnya kat rumah berlari, dekat pergi kedai 7-Eleven pun berlari, pergi sekolah pun berlari. Macam tu. Hidup korang berlari je hidup korang kat sini. So sekarang ni, ada 70 orang sekarang ni dalam satu bekas yang besar, hampa bebas berlari. Bila sekarang ni, saya kena muatkan hampa dalam satu bilik yang kecil. Hampa semua berlari. Awak semua ada. Macam hidup saya adalah berlari. Macam tu. So korang akan lebih berlanggar to each other kan. Contohnya lah kan. So contohnya macam Vincent, dia langgar dengan Alif. Lepas tu langgar dengan ni. Macam tu kan. Nanti awak cakap, apa langgar kerap sangat ni? So tekanan dia makin tinggi. So ini adalah definisi untuk hukum Boyd. Hukum Boyd kata apa? Kalau isi padu makin berkurang, tekanan makin tinggi. Sama juga kalau isi padu dia makin besar, pelanggaran ni berlaku dengan kerap tak? Macam tu. Tak kerap kan? Dia ambil masa sebab dia punya ruang tu banyak. Okey, ruang tu besar. Okay, so dekat sini bahasa Inggeris pun sama. When the volume of the container decrease, the pressure increase. Enggak? Dekat sini kita pada okay. When the volume of container. Okay, jap saya nak padam sikit lah. Saya nak buat ayat panjang sikit. Okay. Boleh saya padam definisi? Boleh teman padam definisi? Pressure tu apa, sir? Pressure tu apa? Pressure tu tekanan. Pelanggaran ke? Pressure tu apa? Tekanan ke? Oh, okey. Maksudnya, sikit orang dia. Mana yang tanya tu? Tadam. Oh, orang sembunyi muka dia. Okey, alright. Sebentar lagi ya. Okey, so, apa faham macam ni? Okey, dalam satu bekas, okey, yang bekas ni melambangkan volume, isi padu. Sama lah, ini bekas besar, ini bekas kecil. So, volume kita bertukar. Okey, pelanggaran yang bila dia langgar dengan dinding bekas, maksudnya langgar dinding, ni dah langgar dinding. So, bila dia berlanggar dengan dinding bekas, itu bermaksud tekanan. Okey, maksud dia kalau area volume besar, sekarang ni saya dah kecilkan volume dia, volume container ni, agak-agak dia berlanggar dengan dinding bekas tu lebih kerap ke tak kerap? Kurang. Lebih ataupun kurang? Lebih, betul tak? Lebih. So lebih langgar. Lebih langgar macam tu. Faham macam tu. Maksud dia lebih kerap dia berlanggar dengan dinding bekas, lagi tinggi tekanan dia. Pelanggaran tu melambangkan tekanan. Betul. Siapa yang tanya tadi tu? Tak salah, betul lah tu. Maksud dia pelanggaran dengan dinding bekas tu melambangkan tekanan. Maksud dia lebih kerap langgar dengan dinding bekas, lagi tinggi tekanan kat situ. Alright. So apa faham kat situ? Alright. So kita boleh buat ayat dia lah. Maksud dia apa? Kita bagi tahu, nanti saya buat susun ayat lagi ya minggu depan. Okey, molekul gas bergerak dengan laju yang sangat tinggi. Itu yang pertama. Apabila isi padu bekas berkurang, maka pelanggaran dengan dinding bekas lebih kerap. Maka tekanan akan jadi lebih tinggi. Ayat saya berdasarkan ayat korang je. Betul. Bagi saya suka ayat daripada student supaya saya boleh betulkan ayat korang tu. Sebab itu datang daripada idea korang. Okey, so maksudnya nanti okey. Cikgu pagi apa bahasa Inggeris? Jealous kan? So masa tengah jealous dengan kita, apa kita kena buat sekarang ni? Masa sedang jealous dengan kita, so kita terpaksa berhenti sedikit sampai sini sebab saya tahu ada student tengah ada kelas selepas ini. So kalau kita masih kesutukan masa kita kena buat macam mana? Kita kena gelabah kan? Aku budak ke? Oh yang saya nyanyi kat situ. Alright. Okay guys, so awak ingat hukum gas kita ada 3. Pertama hukum Boyd. Kita ada yang kedua, kita ada Charles, dan yang ketiga
Geluza. GL kat situ. I'm sorry about that, okay. Memang nama dalam buku test pun dia dah pakai. So, syllabus sebelum ni dia pakai kata buku tekanan. Tapi start tahun ni maybe dia appreciate nama saintis tu, dia dah start guna nama dia. So awal tiga. So yang pertama saya dah ajar awak tips nak tengok segitiga. Saya dah ajar awak tengok tips segitiga dekat situ. So kalau nak tengok macam nak buat dia, okay, boleh faham kat situ. Alright, so ada tips kat situ. Okay, segitiga tu. So kalau nak clear dekat situ. So kita tengok hubungan pula sebelah-sebelah berkadar songsang, atas bawah berkadar terus dekat situ. Alright, so I hope, okay, itu pengenalan, bukan pengenalan, itu kita dah habis untuk hukum bond. Itu kita dah habis untuk hukum bond. Nanti jangan risau. Awak sekarang dah faham formula. Awak jangan fikir macam ni, oh saya dah tahu formula, saya dah perfect. No. You kena visit, you kena strengthen you punya understanding, buat soalan. Saya akan pastikan awak faham chapter Haber ni dengan buat soalan. Awak tengok, saya tunjuk setiap satu, yang mana kebat, yang mana arah sederhana, yang mana soalan direct question. Saya tunjuk satu persatu. Pegang betul-betul dekat situ formula yang saya bagi. Alright guys, so I hope everyone benefit dekat situ. Alright, aku budak girl yang pantas. Oh ya, jangan. Minggu depan, okay? Alright, okay, bye guys. Assalamualaikum, bye bye.